Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sahibul fadilah, Tuan Imam, pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, orang-orang besar kawasan ini, tok-tok guru, para alim ulama, hadirin hadirat, para ibu bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah satu tajuk yang jarang saya ceramah, tapi tajuk dipilih mentaati Allah dan ulil amri. Tuan-tuan, yang pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran pada Allah kerana kita dapat hidup dengan aman damai, dan Allah bagi kaki kita ni boleh melangkah ke masjid, ke surau. Dan sebenarnya ini antara nikmat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Betapa ramainya orang tak dapat nak pergi ke masjid surau, tapi kita dapat pergi ke masjid surau. Nikmat, tuan-tuan. Nikmat ini mungkin kita rasa, tetapi lebih kita terasa bila mana kita berada di alam yang lain, di alam kubur, kerana ia akan diletakkan dalam mizan hasanat kita, dipahlakan Allah dengan kelebihan nas yang cukup banyak. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin saya tidak akan terikat dengan tajuk secara khususi, tapi saya akan bincangkan juga bagaimana bentuk cara lebih umum melihat sudut pandang yang pelbagai. Dalam kehidupan manusia, Allah jadikan manusia ada akal, tapi akal saja tak boleh. Diturunkan padanya beberapa panduan dan hidayah. Antara panduan dan hidayah yang Allah turunkan melalui kitabnya dan juga melalui Rasulnya. Bergabung dua ini untuk membentulkan kehidupan manusia yang bukan bersandarkan kepada akalan semata-mata. Jadinya manusia, tuan-tuan, bila tengok Al-Quran, maka dia tidak jadi sesak barak. Tengok hadis, dia tahu pedoman hidup dia. Itulah menyebabkan manusia dapat hidup dengan baik. Banyak percubaan manusia nak jadi baik, makanya dengan kebijaksanaan semata-mata dan akalan semata-mata, akhirnya mereka tak betul pun. Sebagaimana ada orang berkiblatkan kepada akal semata-mata, terutamanya filosof dan ahli falsafah. Mereka ini telah mengutarakan pandangan yang pelik dan songsang, termasuk biqidamil alam. Alam ni ada, nature semula jadi, dan tak ada penjadinya. Ada-ada gitu je lah. Maka fahaman ini menafikan yang dinaskan oleh Al-Quranul Karim, oleh hadis Nabi SAW. Segala alam selain daripada Allah namanya makhluk ciptaan Tuhan. Jadinya kalau ini berlaku, maka kita faham manusia walaupun ada akal sejenius mana pun mereka, tak kala mereka bertembung dengan nas ilahi dan mereka tak percaya, mereka tak ada apa-apa. Kita baca sejarah-sejarah orang hebat, Albert Einstein,
Termasuk sekarang ni Stephen Hawking. Kita baca lagi sejarah tokoh-tokoh yang bukan Islam yang hebat. Sebenarnya mereka lompang dalam hidup mereka. Ada kekurangan yang mereka tak sedar, tapi begitu hebat terwujud dalam kehidupan mereka. Justru menekuni dan memahami akan hakikat ini, sebenarnya kita sepatutnya dalam menuju ke arah yang jauh lebih baik daripada itu, di mana kita adanya panduan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru betul hidup. Baik. Tengok kepada manusia barat dan timur, utara dan selatan, macam-macam manusia. Apabila kita tengok, seolah-olah tak berlaku satu perimbangan hidup. Yang kaya raya, yang terkenal dengan bangsa tamadun, oleh kerana iman tak ada, kita tak tahu apa matlamat kehidupan. Contohnya di Jepun, pembunuhan diri paling banyak. Kenapa ini berlaku? Sedangkan mereka dianggap sebagai high class, rajin, high tech. Tapi tak. Kita tengok satu lagi golongan yang mana mereka ini terkenal dengan marahan. Juga kehidupan sukar. Nak makan payah, nak minum payah, nak cari satu pasang pakaian payah, dalam keadaan sukar. Jadi ada nung hebat, nung sukar. Dua-dua ini dalam masalah yang tersendiri. Tengok, kita tak bincang dari segi adab budaya, kita tak bincang keterampilan kemanusiaan, peringkat basic kemanusiaan. Kita tak naik lagi sifat yang lebih tinggi, keihsanan. Ni sekadar baru insaniyatul insan, nak mendapatkan manusiawi daripada manusia, itu pun sukar. Sementelahan lagi sifat ihsani, kebaikan yang luar biasa, yang mana mereka ini begitu mengenali Allah. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan hendaklah kamu berihsan kerana Allah amat suka kepada orang yang berihsan. Itu secara umum yang saya nak sebut manusia ni, tuan-tuan. Dan manusia ini, dia punya siasahnya pelik, caranya pelik. Dia tidak macam orang lain. Semalam ada seorang tokoh hadis besar daripada Yaman datang bertemu dengan saya, pergi pejabat. Namanya Syekh Allamah Hasan Haidar. Dia hafal banyak hadis, banyak sungguh. Memang jenis orang yang duk tengok hadis je. Jadi bercakap dengan saya, kemudian saya ajak naik kereta, ajak pergi dekat pondok moden yang kita ada bawah Mawib. Sedang bercakap dalam kereta, saya tanya dia, saya kata, awak ni sebelah mana? Sebab dia di Yaman. Saya hak ni pun tak, hak tu pun tak. Oh, kata, kalau begitu awak bersama Allah je. Suka dia. Saya kata, oleh kerana awak ni pakar hadis, awak nak mentarjihkan hadis Nabi dan mentasahihkannya lebih mudah daripada mentarjihkan politik. Dia kata, betul sungguh. Imam Syafi'i berkata, siyasatul umam asyaddu alayya min siyasati al-bahaim. Sebenarnya kita nak bersiasah dengan manusia ni lebih payah daripada nak bersiasah dengan kambing, lembu, rubah. Sebab hak tu dengar kata, bukan dengar kata mana boleh lah rotang ke halal ke. Manusia tak, tuan-tuan. Dengan hujahnya begini, dengan begini ni, dengan kata kita duduk berdua-duaan dalam masjid pula dah, dalam rumah, orang lain tak boleh nak kacau, tu hak privacy contohlah.
Saya akan cuba beri jawapan tuntas insya-Allah esok ataupun lusa, yang mana kita akan cuba tengok poin-poin yang terbaik dalam Bayan Linnas insya-Allah. Itu realiti tuan-tuan. Jadi oleh kerana rencam manusia macam ni, dengan sebab itu manusia tak cukup dengan manusia sahaja, tapi dia kena ada alat bantuan. Pertama, Allah bagi pada dia ada akal. Kedua, Allah utuskan Rasul. Ketiga, Allah utuskan dan turunkan kitab. Keempat, Allah utuskan penyambung kepada Rasul-Rasul, iaitu para ulama. Cuba menafsirkan dan cuba menyelesaikan. Ini pun masalah juga lagi. Ini manusia pelik. Payah nak baca. Sebab manusia ni dipasang bersamanya nafsu. Dipasang bersamanya godaan. Sebab itu dia kata musuh kita ada 4. Pertama, syaitan iblis. Kedua, nafsu kita. Ketiga, dunia. Keempat, manusia. Terkadang-kadang kita tak sedar bahawa dengan pujukan rakan taulang menyebabkan kita rebah, kita hanyut. Dengan sebab kita berpindah mata dengan dunia, kita akan jadi kabur, akhirnya kita rebah. Dengan sebab kita tak tahu akan hakikat sebuah kehidupan, kita mudah sangat berada dalam satu situasi yang tidak baik dan tidak stabil. Inilah manusia. Jadinya, untuk menyelesaikan semua perkara ini, sebagaimana yang saya kata, Allah turunkan semua. Kita ni nak tahu, sebagai mukaddimah nombor 1, kita kena beriman dengan Allah. Kita kena membesarkan Allah. Tuan-tuan, sir Rabbani, rahsia Tuhan pelik. Cuping telinga kita ni, tak kala kita dilahirkan oleh ibu kita, kalimah pertama untuk dimasuk dalam telinga kita ni adalah azan. Bila azan tu, kalimah pertama azan ni Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masuk Allah. Telinga kanan pun iqamah Allah. Kemudian apabila kita nak mati le dah, Tok Imam, Tok Bilal atau orang yang saleh pergi hendak kat telinga kita ajar talqin la ilaha illallah. Kalimah terakhir kita Allah. La ilaha illa Allah. Awalannya Allah, akhirannya Allah. Dan hidup antara awalan dan akhiran ni biarlah banyak dengan zikrullah. Jadi nak pasak nombor 1, ma'rifatullah. Melalui kita belajar, melalui kita faham, melalui kita memerhati, nazar, kita tengok. Dalam Al-Quran syarat dengan satu bab namanya fikir. Surah fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok tak, mereka tengok tak macam mana unta diciptakan, langit diangkat, gunung ganang dipasak, bumi dihamparkan. Tengok, kita faham. Itulah Allah Rabb al-Alamin, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang hebat. Kita meletakkan Tuhan dulu. Kita kenal Tuhan. Manusia ni pelik tuan-tuan. Fitrah badihi semula jadi, Allah jadikan dia ni Islam. Sejak alam arwah lagi, sejak alam sebelum dia lahir lagi, Allah tanya, alastu bi rabbikum,
tidakkah aku Tuhan kamu? Mereka jawab, qalu bala syahidna, ya Tuhan kami Allah. Mana nak pasak tentang Allah, kepercayaan mengikut berdasarkan akidah yang kita fahami. Begitu juga ditambah dengan ilmu tasawuf, bagaimana pendekatannya untuk mengenali dengan dalilnya tentang Tuhan. Selepas cukup pasak macam itu, kita yakin kepada Allah, Allah arah kita. Kata Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, manusia ni satu-satunya pelik. Tuhan tak jadi seperti singa di rimba. Tuhan tak jadi seperti harimau dalam hutan. Tapi Tuhan jadi manusia. Sifatnya jama'i. Dia kena beramai-ramai. Dia tak boleh seorang-seorang. Makanya kata Ibn Khaldun, al-insan, manusia tu insaniyun ijtimaiyun. Manusia tu merupakan insan yang bersosial. Dia tak boleh seorang-seorang. Makanya Allah lahirkan mereka ni adanya pasangan-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Dia tak boleh unik fardi seorang-seorang menikah. Yang lelaki nak pada perempuan, yang perempuan nak ke lelaki. Akhirnya dapat anak. Maka unit ini menjadi satu unit keluarga. Daripada seorang kepada banyak orang. Sehingga sampai kepada satu tahap anak pula berkahwin, bercuculah dia. Sehingga silsilah begitu ramai memakmurkan seluruh dunia. Bila mana ramainya manusia ini, daripada seorang, ketuanya dia sendiri. Saya ketua kepada diri saya. Saya kena letakkan tubuh anggota saya pada tempat yang tak rosak sebagainya. Kemudian bila berkahwin, Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qiwamah ar-rijal, maknanya lelaki itu sebagai ketua kepada keluarga. Kemudian apabila berada, ada anak, ada ni, maka bapa. Adanya cucu, maka atuk. Jumlah yang daripada satu unit kepada unit-unit yang banyak ini, maka di situ adanya syekh kabilah, ketua kampung. Adanya lebih besar daripada itu. Tujuannya bila ada supaya boleh menyelesaikan masalah. Maka di situ lahirlah pemimpin daripada satu tahap kepada satu tahap, sampailah kepada menguasai negeri, negara dan ummah. Tujuannya apa? Supaya satu keselarasan dalam hal umum yang mana mesti dikanunkan supaya mereka patuh semua sekali. Makanya yang ini akan membawa kepada kestabilan ummah dan keadaan yang mundabit. Tetapi jika sekiranya tidak ada, masing-masing menunjukkan kuasa, masing-masing sentiasa bertelingkah, natijahnya cukup parah. Inilah yang berlaku huru-hara. Pengalaman yang digambarkan dalam sejarah sebelum Islam. Kerana dek seekor unta masuk satu kawasan, dibunuh unta tersebut, maka pembunuh unta itu dibunuh. Berlarutanlah peperangan hampir 200 tahun. Dari generasi kepada generasi sehinggalah akhirnya peperangan yang dipanggil sebagai Ghabra dan Dassas cukup lama. Akhir sekali selepas selesai peperangan tersebut, kita tengok datangnya sinar ilahi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan semua orang bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Bukan sekadar innamal mu'minuna ikhwah, dia tahu kita ada tak setuju, kita ada ni, kita kena cuba selesaikan masalah. Selesaikan masalah inilah Islam suruh ada asas rojoknya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu bertelengkah dalam satu-satu perkara, maka rujuklah kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu beriman dengan Allah, itu cara dia dalam Islam. Jadinya dengan cara macam itu mereka bergabung balik di bawah satu bumbung, di bawah satu jamaah yang mana diketuakan oleh amir, oleh pemerintah, oleh pemimpin, di mana pemimpin-pemimpin ini akan melantik pemimpin yang utama, dipanggil sebagai imamatul uzma, kepimpinan utama. Peringkat negeri, peringkat negara, peringkat daulah, peringkat yang lebih besar lagi. Tujuannya mereka menjaga hak rakyat masing-masing. Benarlah kata Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Antara lain dia menyebut tentang tugasan pemerintah ni. Makanya dengan tugasan tersebut, bila keadaan macam ini, maka disitulah tertaklifnya ketaatan kita kepada pemerintah. Maka Nas menyebut, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan juga pemerintah di kalangan kamu. Menariknya, bila Allah sebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kalimah taat itu diwujudkan. Tetapi apabila kepada pemerintah, maka hanya waw ataf sahaja tanpa menyebut taatlah kepada pemerintah. Dalam bahasa yang kita terjemah secara zahirul ayah atau literature ayah menunjukkan, hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemerintah di kalangan kamu. Tanpa wujudnya wa ati'u ulil amri minkum menunjukkan taat kepada pemerintah bersifat muqayyad. Apa makna muqayyad? Maknanya tengok perkara yang bertentangan dengan apa yang mentaati Allah dan Rasul tak boleh taat. Contohnya dalam maksiat, dalam derhaka. Kerana Nabi menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada yang menderhaka kepada Allah. Tak boleh. Kenapa? Kerana taat kepada Allah itulah yang utama. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal jihad itu ialah menzahirkan kalimah yang sebenar di hadapan pemimpin yang zalim. Maka di situ kita nampak dalam bab kebatilan kita tak boleh taat. Tetapi dalam bab yang lain kena taat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara lain, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Hendaklah kamu dengar dan taat sekalipun yang memimpin kamu itu seorang hamba kulitnya tak cantik langsung, selama mana dia tidak derhaka pada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kekalkan kestabilan. Tuan-tuan, jika sekiranya kita tengok dalam isu ni, timbang taranya terlalu banyak. Dalam sejarah Islam ada pemimpin yang baik, Masya Allah. Dan dalam sejarah Islam ada pemimpin yang zalim. Dalam sejarah Islam ada pemimpin yang baik, yang saleh. Tapi dalam sejarah Islam juga ada pemimpin yang zalim. Macam mana para ulama mengambil keadaan macam itu? Yang hak taat, yang saleh ni tak ada pertikai, memang itu sebesar-besar kelebihan. Ahmad bin Hanbal, imam terkenal, berkata, kalau aku diberi 17 doa mustajab, maka 16 doa aku doa untuk pemimpin. Tujuannya apa? Baiknya dia akan baiknya khalayak ummah.
Rosaknya dia masalah tuan-tuan. Kita rosak kita seorang je, tapi bila dia rosak mempengaruhi semua. Sebab annasu ala dini mulukihim, manusia di atas agama pemimpin mereka. Dalam Al-Iqad Al-Farid disebut kisah bila mana ditanya seorang ulama tentang macam mana pemimpin. Mereka kata pemimpin ni, hak rakyat ni banyak dia akan ikut. Macam mana? Ada seorang khalifah zaman dulu, dia minat sangat pakai pakaian cantik-cantik. Makanya tailor-tailor ni, tukang-tukang jahit ni, sentiasa mereka design terkini. Mengakibatkan khalifah sekali sahaja pakai baju dalam satu majlis, baju tu tak payah dia pakai lagi. Sebab di sana ada set pakaian yang sedang menunggu untuk dipakai terlalu banyak. Maka rakyat sibuk dengan rekaan fashion dengan pelbagai bentuk. Semua jenama, semua gaya, style hebat tuan-tuan. Khalifah ini meninggal dunia. Naik pula seorang lagi khalifah, suka masakan sedap-sedap. Maka ketika itu syekh pula gemuk-gemuk. Syekh reka masakan macam-macam. Masakan ni. Jadi khalifah ni sentiasa dapat menu-menu terkini, up to date dan the latest. Oh, hak ni sedap, hak ni tak, macam-macam. Ada orang kata khalifah tu pun mati kerana makan itik sampai 6 ekor. Cekik tulang ke apa, mati. Akhir sekali naik pula seorang khalifah. Khalifah ini suka sembahyang malam. Khalifah ini adalah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Bermula khalifahnya tahun 99 Hijrah, berakhir pada tahun 101 Hijrah. 2 tahun lebih sikit ya. Tak dam satu term pilihan raya, tuan-tuan. Pendek je. Tapi Allah bagi dia ni kelebihan luar biasa. Rakyat dia pagi-pagi dah mayang tu pergi kedai minum air, makan, duk buat, masing-masing termenung. Allah, tepuk dahi masing-masing. Kenapa saya? Anak semayang semalam boleh 8 rakaat. Orang ni kata anak pun sikit kok dapat 12. Orang ni kata alhamdulillah anak semalam dapat kok 25. Orang ni kata alhamdulillah anak boleh 90 rakaat. Contohlah. Sibuk rokok kita rokok, tak suka rokok uip. Tengok tu lain macam. Dia bincang hak tu sebab khalifah masa tu. Tengok tuan-tuan. Jadi pengaruh tu cukup kuat sangat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh ni supaya benda ni jadi stabil tuan-tuan. Benar kadang-kadang ada yang tak betul. Contohnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini mula begitu rapat dengan khalifah sejak daripada Abdul Malik bin Marwan. Daripada Abdul Malik bin Marwan turun kepada Hisham bin Abdul Malik. Begitu juga dengan Al-Walid bin Abdul Malik. Semuanya ini adalah Hajjaj sebagai tangan yang kuat. Hajjaj ni tuan-tuan backing. Dia bukan backing dengan mulut, dia backing dengan pedang. Dia ni orang cerita tubuhnya kecil, kuruh lah. Orangnya kuruh, tapi orang tengok orang takut dia. Backing sangat. Baginya kalau pacung orang tu depan tu je, tak mabuk darah dia. Kita tangan sikit pun 2 malam tak boleh tidur. Tengok sembelih ayam ada orang tu sampai tak tahan kata. Contoh, ni Hajjaj. Kalau dia nak marah satu kawasan yang nak memberontak, ni cara dia pergi kat kawasan tu, dia ceramah sepatah. Dia kata, inni ara ru'usakum qad aina'an fahana qatafuha. Saudara-saudara semua,
Aku duk nampak sekarang ni pala-pala kamu ni semuanya dah masuk sesuai untuk dipetik. Tu bahasa. Takut tuan-tuan dengar macam tu. Tu backingnya. Dengan bahasa balarah sastra ni. Tu orang faham-fahamlah. Saya taklah nak syarah panjang ni. Nak ceritanya backing. Dalam keadaan macam tu pun dia pun ada jasa tuan-tuan. Di mana negara Islam stabil masa tu. Kita kena tengok dalam bab tarjih akhafud dararain. Tuan-tuan, Syria sebaik-baik satu contoh yang menjadi perbincangan hangat daripada dulu sampai sekarang. Macam mana bila mana pemimpin dalam keadaan tak taat pada Tuhan, berlaku pro dan kontra. Akhirnya ada kata tak, menentang dengan setegas-tegasnya. Berapa ramai tokoh-tokoh ulama besar di penjara, bukan setahun tuan-tuan, selama-lamanya. Ada yang 40 tahun dalam penjara. Ada yang pakai tak keluar mati gitu ya tuan-tuan. Ini sejarah yang kita boleh tengok. Akhirnya ada pandangan ulama kata kita kena baik dengan mereka, kena buat baik. Maka negara pun okey, aman, dan adalah majlis pengajaran di masjid, di surau. Adalah majlis okey. Tiba-tiba apa yang berlaku? Timbul masalah. Bila timbul masalah, di situlah ulama pecah lagi. Hak ni kata tak boleh, hak ni kata menentang, hak ni buat dalil Allah. Akhirnya mereka mengamuk. Ratusan ribu menuju jutaan yang mati. Setiap hari tak ada hari melainkan bom sana, bom sini. Ya Allah. Tuan-tuan tahulah apa yang berlaku. Yang cedera berapa ramai, yang jadi pelarian tak kurang 5-6 juta. Di Turki baik, di Lebanon, termasuk di Jordan, termasuk setengah di negeri Arab. Kesian. Tuan-tuan tahu tak makna pelarian? Makna pelarian ni statusnya kesian tuan-tuan. Doalah pada Tuhan jangan kita menjadi pelarian daripada negara kita. Biarlah aman dan stabil. Tuan-tuan tengok macam mana yang mati, tak payah nak pergi samang lah, tak dan nak samang, hak tukar samang pun mati juga. Dahsyat bila berlaku perang. Darah, air mata, cedera, semuanya perkara yang telah bersebati dalam kehidupan. Tuan-tuan tanya seorang-seorang orang Syria, saya punya akses ramah sebab saya pernah belajar sana dulu masa amang tu. Jadi bila cakap tu kita kenal lah tempat ni, oh teruk. Di situlah kita katakan bahawa dengan sebab keadaan macam tu, mudaratnya terlalu besar. Kalau mudarat terlalu besar, pilihlah mudarat yang kecil. Ini kaedah akhafud dararain. Bukan makna kita setuju. Kita tak setuju. Berangan tak baik, berangan hati. Tapi kadang-kadang kita kena tengok mana kurang. Betul, ada masalah. Tapi sikit. Tapi sekarang ni habis dulu. Aset tuan-tuan tak sakira lah berapa juta habis. Tak pakai juta dah, bilion dolar. Kalau rakyatnya orang tu tak boleh nak kira lah. Hak hilang macam mana. Saya cuba updatekan maklumat, memang menakutkan. Menakutkan. Negeri padang jarak, padang terkukuh. Peluru-peluru yang jatuh itu lebih ramai daripada rakyat Syria sendiri. Seolah-olah disitulah tempat testimoni persenjataan, dan disitulah tempat test market kuasa-kuasa besar dunia dengan senjata yang pelbagai canggih, memangsakannya umat Islam sendiri. Tapi siapa kisah? Siapa kisah tuan-tuan? Ini semua menyebabkan kita tengok. Itulah saya kata dalam isu-isu macam ini, kefahaman tentang mentaati pemerintah setakat mana, keadaan mana, ini pun kena ada siasah, kena ada cara. Dengan cara macam itu, bila dah okey, insya-Allah
Tapi kalau KU letih benar, tuan-tuan. Dan ini kita bimbang. Daripada semasa ke semasa kita tengok umat Islam suka untuk berada di bawah satu bumbung. Saya terdengar seorang profesor dalam satu ceramah dia, Profesor Arab lah. Dia kata, ucapan dia lah dia sebut. Dia kata, bila negara Eropah mula lemah ekonominya pada awal kurun ke-19, mereka telah berhimpun macam mana nak selesaikan masalah mereka. Negara-negara mereka berkumpul bincang. Akhirnya langkah pertama, mereka terpaksa keluar negara masing-masing pergi jajah negara-negara lain. Contohnya Malaysia. 1511 datangnya Portugis. 1641 datangnya Belanda. 1824 datangnya Inggeris. 1935 datangnya Jepun. 1945 patah balik Inggeris. Jepun lewat sikit, 1940 dekat-dekat. Sampailah merdeka 1957 31 Ogos. Itu senario. Kita tengok di Indonesia, datangnya Belanda. Kita tahu syarikat Hindia Timur, Belanda menjajah. Belanda tak bertembung dengan Inggeris, kecuali sikit je. Bila mereka tengok, mereka lari, mereka kawasan-kawasan lain. Kita tengok di Filipina, datangnya Sepanyol, kemudian datangnya Amerika. Kita tengok di Afrika, Mesir dan Sudan, Inggeris menguasainya. Libya, kita tahu cerita Umar Mukhtar, Itali menguasainya. Algeria, Perancis menguasainya. Jadi semuanya mereka faraidkan, mereka bagi, dan mereka tak bertembung sama-sama mereka. Tetapi umat Islam, negeri umat Islam merupakan buah catur mengikut kehendak masing-masing. Itu satu. Kedua, mereka akan cuba buat satu sistem pecah dan perintah. Makanya pecahan ini kita kena tubuh blok-blok. Blok timur, blok barat. Blok utara, blok selatan. Boleh blok, kita blok-blokkan. Supaya masing-masing membawa sensitiviti. Sama ada asabiyah perkauman, sama ada asabiyah kenegerian, sama ada asabiyah bangsa, sama ada asabiyah lughah bahasa, sama ada asabiyah warna kulit, hatta kepada mazhab mereka juga akan bertelingkah. Mereka akan masuk, para ulama duk bincang isu-isu remeh-temeh. Bincang isu berkenaan dengan kalau anjing tu kahwin dengan kambing, maka jadi kanjing, apakah boleh makan ke tidak? Maka ulama ni beri fatwa boleh makan. Hak ni kata kena tengok, kalau debek boleh makan, kalau dialog tak boleh makan. Hak ni pula kata tengok dia ni makan daging ke makan rupuk. Kalau makan daging tu perangai anjing tak boleh makan. Kalau makan rupuk boleh makan. Hak ni kata tengok dia bertanduk ke tak. Kalau bertanduk makan. Hak ni tengok kata mulutnya jelai ke tak. Jelai tak boleh makan. Hak ni kata bertaring ke tak. Taring tak boleh makan. Hak ni kata kena tengok dia pula jenis makan melompat menterkam ke makan macam biasa. Hak ni pula kata kena tengok rupa bentuk macam mana. Kalau separuh anjing, separuh kambing, hak separuh kambing tu boleh makan, hak separuh anjing tak boleh makan. Bobah habis masa. Ini dipanggil fiqh iftiradi. Yang mana di situlah dia duk syok. Sedangkan realitinya negara dijajah oleh ummah yang lain.
Akhirnya ini yang berlaku. Inilah yang menjadikan kita lemah. Yang kadang-kadang kita tengok dalam keadaan skop yang kecil, tapi sebenarnya musuh tengok dalam bentuk global. Tuan-tuan tengok apa kata Menteri Israel, Perdana Menteri Israel. Kita ni hak dulu, bukan sekarang. Hak dulu, hak sekarang ni lain. Benjamin Netanyahu dulu awal lagi. Kita boleh menguasai orang Arab bukan kerana kebijaksanaan kita, tetapi kerana kebodohan mereka. Kan susah. Faham tak bahasa? Mana mereka tak sedikit balas mana kau sebenarnya. Kita menguasai orang Arab ni bukan kerana kebijaksanaan kita, tapi kerana mereka ni bodoh dah lalu. Masuk kena berhenti dah ni. Nak azan. Kenapa nak mendengung nak balik semua? Saya ingat saya nak tutup selalu lah. Sekejap tunggu, saya nak tutup. Lepas tu azan. Tak sabar dah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok macam tu, sebab saya di masjid negeri biasa saya pendek ceramah tu, saya pun kejutnya tajuk ni tak apa sesuai cakap panjang. Tuan-tuan, berdasarkan kepada itu kita faham bahawa perlu ada keselarasan antara kita. Perlu kita faham duduk perkara sebenarnya. Dan tuan-tuan, tajuk seperti ini kalau boleh kita buat pelbagai dimensi. Kita tengok dari sudut ni, sejarah cukup menarik. Sejarah menjadi guru yang terbaik dalam rawatan kehidupan manusia. Saya rasa saya pun tak boleh nak cakap panjang sangat. Cukuplah dalam buku ni pun saya telah sebut adab, ilmu, tinta nasihat ilmu dan juga Q&A. Dan hak paling banyak saya telah bahaskan dalam isu ni sebahagian daripada hadis-hadis berkenaan bitanah, berkenaan dengan tanggungjawab kita semua. Kebetulan saya daripada pagi tadi tuan-tuan tak ada nak berehat. Jadi sampai malam saya pun rasa letih benar. Jadi insya-Allah lah lain kali saya mungkin panjangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.